Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga seluruh rakyat Malaysia daripada berbagai kaum dan juga berlainan agama. Diucapkan salam sejahtera pada semua. Tuan-tuan, di sini saya ingin berkongsi satu pengalaman. Sekarang ni saya berada di pusat kuarantin Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan Negara di Bandar Baru Bangi. Dan nama saya adalah Ali Rusia. Kenapa saya ingin berkongsi, tuan-tuan? Kerana bermula daripada bulan November yang lepas lagi, saya telah keluar daripada rumah saya untuk keluar dari Allah. Cuba menghabiskan 4 bulan, 40 hari dan sambung lagi 40 hari dan sambung lagi 40 hari. Dan sekarang kita tahu bahawa kita ditimpa, Allah Ta'ala telah uji kita dengan sedikit ujian yang mana telah menjadi satu masalah kepada seluruh dunia. Dan ini adalah ujian kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan. Jadi tuan-tuan, saya telah melalui beberapa fasa, bermula daripada keluar dakwah tabligh sebelum menular dan outbreaknya masalah ataupun krisis coronavirus ini. Saya bermula dari keluar jalan Allah sebelum istimak. Kemudian fasa kedua saya menghadiri istimak. Selepas itu saya dibentuk jemaah, kemudian dihantar keluar ke buat usaha agama dakwah tabligh di Metro Manila. Kemudian fasa ketiga dipanggil balik oleh Kedutaan Malaysia. Kemudian fasa keempat dihantar pulang, dan daripada KLIA 2 saya telah ditunggu oleh pihak yang berwajib. Kemudian dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Kemudian diambil sampel dan didapati positif. Kemudian ditempatkan di dalam kamar di Sungai Buloh untuk rawatan seterusnya. Kemudian diambil lagi ujian pada beberapa hari kemudian, diambil lagi sampel dan didapati negatif. Kemudian dihantar, dikeluarkan daripada Hospital Sungai Buloh, dihantar ke pusat kuarantin ILKKM di berdepan dengan Hospital Sungai Buloh. Kemudian didapati saya tidak mempunyai sebarang simptom walaupun demam. Kemudian saya dipindahkan lagi, setelah negatif lagi dipindahkan lagi ke pusat kuarantin yang saya ada sekarang, iaitu di ILKA ataupun Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan Negara Bandar Baru Bangi. Jadi apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah, tuan-tuan, sebagai satu orang individu yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah dan tabligh, kerja agama, dan juga sebagai satu orang mangsa COVID-19 yang positif pada awalnya, kemudian negatif, kemudian dikuarantinkan di dua tempat, dan yang terakhir yang saya berada sekarang ni, saya menyeru dan juga melalui pengalaman saya menyeru supaya mereka yang berada di luar sana betul-betul memahami kehendak KKN ataupun kehendak kerajaan ataupun kehendak orang ramai tentang betapa bahayanya coronavirus. Jadi tuan-tuan, kluster yang terbesar yang kita tahu adalah datangnya daripada jemaah tabligh, hasil daripada perhimpunan Jur Ulama dan Kudama, yang mana ianya menjadi satu impian pada seluruh orang-orang yang buat kerja agama untuk datang ke istimak tu. Daripada istimak tu jemaah dihantar. Tuan-tuan, pada peringkat yang awal setelah menularnya perkara ini dan menjadi satu isu yang besar di negara kita, maka jemaah tabligh telah dipanggil.
Kemudian sebahagian daripadanya tuan-tuan pada peringkat awalnya mungkin kerana tiada persiapan daripada pihak KKM, maka sebahagian besar telah diarahkan pulang sekiranya tidak mendapat apa-apa simptom seperti batuk, demam, sakit tekak dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini adalah kepada mereka, dan saya nak fahamkan kepada mereka yang berada di luar sana, yang mana pada fasa yang pertama yang mereka telah pulang ke rumah bila mana disuruh pulang kerana tiada simptom. Tuan-tuan kena faham bahawa sesungguhnya virus yang ada ni tuan-tuan, kita hasil daripada apa yang diberitahu kepada saya oleh beberapa orang doktor, yang saya bertanya kepada mereka secara peribadi kerana saya juga tidak mempunyai simptom pada awalnya. Mereka beritahu, pengamal perubatan dan pegawai perubatan memberitahu kepada saya yang menjadi masalah kepada mereka ialah kerana tidak terdapat simptom-simptom yang besar yang boleh menyebabkan kita ni dipanggil, ditahan untuk dirawat. Jadi bagi mereka yang pulang ke rumah tanpa buat kuarantin dan tanpa buat swab, yakni kita diambil sampel daripada rongga hidung dan juga tekak mulut ni, dan dibuat test, kemudian daripada situ kita akan dapat keputusan dia sama ada negatif ataupun positif. Jadi tuan-tuan, mana mereka yang memberitahu, yang bertanya kepada saya, menghantar mesej dan sebagainya, beritahu bahawa mereka tak ada simptom dan mereka balik ke rumah dan mereka kuarantin di rumah, itu adalah sangat-sangat berbahaya. Kerana saya pernah bertanya pada doktor, bila mana doktor beritahu pada saya bahawa saya negatif, dan boleh, saya bertanya bolehkah saya buat kuarantin di rumah. Doktor bertanya balik pada saya, okey, Abang Ali Rusya, ada tak tempat yang sesuai, yang mana di rumah itu ada bilik sendiri, kemudian di dalam bilik itu ada tandas sendiri, yang mana tidak bercampur dengan ahli keluarga. Jadi tuan-tuan, saya terus terang beritahu pada doktor tadi, saya kata saya dengan rela hati lebih merasa senang dan berlapang dada untuk dikuarantinkan di tempat yang sesuai yang disediakan oleh KKM. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya terfikir bahawa daripada pengalaman yang sekarang ini dah berpindah pada dua tempat kuarantin, memang tempat kuarantin itu dibuat seperti hospital, yang mana kita diletakkan dalam satu bilik, disediakan makan dan minum daripada bekas yang yang pakai buang, dah kita gunakan, kita buang tanpa bercampur aduk dengan orang lain. Kemudian pakaian kita disediakan dan ditukar setiap hari. Kemudian kita tidak dibenarkan keluar daripada bilik dan disiapkan segala-galanya. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila mana kita tidak dapat sediakan perkara seperti mana KKM sediakan ini, itu adalah sangat bahaya. Kerana kita tahu bila kita pulang ke rumah, kita kata kita nak kuarantin di rumah, tetapi kita kena fikir sejauh manakah ahli keluarga kita, sama ada isteri ataupun anak-anak kita, dapat sediakan segala kemudahan seperti mana yang disediakan oleh KKM sekarang. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita di rumah, kita masih lagi pakaian, kain baju kita bercampur dengan anak isteri basuh, kemudian kita masih lagi menggunakan pinggan mangkuk bercampur aduk dan sebagainya, kemungkinan kita tidak mendapat pengawalan 100% seperti mana yang disediakan oleh pihak KKM di pusat-pusat kuarantin. Jadi saya daripada pengalaman dua pusat kuarantin itu, time dia, saya membuat keputusan bahawa saya lebih bersedia untuk dikuarantinkan di pusat-pusat kuarantin yang telah disediakan oleh KKM, kerana saya tidak mahu akibat daripada sedikit kelemahan kita ini, tuan-tuan belia, mungkin sebahagian nak pergi balik ke rumah bersama keluarga, senang menguruskan keluarga, kuarantin di rumah, tapi hasil daripada itu tuan-tuan telah jadi satu perkara yang menyebabkan merebaknya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi
sekali lagi saya menyeru pada mereka yang belum buat swab, kemudian tiada simptom pada awalnya, datang dan buatlah ujian saringan yang seterusnya. Jadi ini adalah sangat-sangat penting. InsyaAllah itu yang saya mau kongsikan. Tuan-tuan melihat pusat kuarantin yang disediakan oleh kerajaan setengah-setengahnya seperti hotel, makan minum, peralatan, tempat tinggal dan sebagainya seperti hotel. Tidak mudah untuk kerajaan nak menyediakan tempat itu, tapi oleh kerana prihatin kerajaan dan juga pihak berwajib, maka kita telah mendapat kemudahan yang cukup jika dibandingkan dengan negara-negara lain. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama buat swab test dengan ikhlas dan datang ke tempat saringan dan siap sedia untuk dikuarantin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.